Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa sebenarnya ABS dekat kereta kita, atau nama penuh dia Anti-Lock Braking System. Generally untuk kereta dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ni, hampir semua dah ada ABS ni. Kalau anda nak tahu kereta anda ada ABS ke tidak, waktu sebelum enjin kita on tu, biasanya lampu-lampu dekat dashboard akan menyala kan? Cuba cari ada tak simbol ABS ataupun tulisan Anti-Lock. Kalau ada lampu ni, maknanya kereta anda ada ABS. Lagi satu cara kalau anda nak tahu kereta anda ada ABS atau tak, cuba buka hood depan kereta tu dan cuba cari ABS pump. Rupa dia macam ni. Jadi ABS ni sebenarnya satu komponen yang penting lah untuk kereta kita. Cuma kita je tak perasan kepentingan dia ni, melainkan masa ada emergency. Siapa yang pernah merasa buat emergency brake sebab nak elak benda-benda atas jalan, dia akan tahu betapa pentingnya ABS ni. Jadi, jom kita tengok apa ABS ni dan macam mana dia berfungsi. Okey, yang pertamanya, kereta kita ni bila dia bergerak, kereta kita akan develop momentum. Momentum ni yang menyebabkan waktu kita brake tu, kita akan bergerak beberapa meter ke depan sebelum kereta kita betul-betul berhenti. Tak mungkin kita akan dapat berhenti immediately lepas kita brake. Betul tak? Kalau boleh pun mesti kita tercampak keluar dekat depan kereta tu. Jadi masalah sekarang adalah kalau ada something tiba-tiba lalu depan kereta kita dan kita nak kena buat emergency brake. Tak kiralah depan kereta kita tiba-tiba ada kereta depan brake ke, ataupun tiba-tiba ada kucing melintas ke, atau ada budak-budak tiba-tiba melintas depan kereta kita. Jadi bila benda ni berlaku, memang ngeri. Sebabnya kita nak mengelak kiri kanan tak boleh, sebab kita pun tak tahu ada apa dekat kiri dengan kanan kita. Dan natural instinct kita adalah untuk tekan brake sekuat hati kita, betul tak? Jadi kita just brake je kuat-kuat dan harap kereta tu sempat berhenti sebelum terlanggar orang depan. Cuma masalah sekarang adalah bila kita tekan brake ni kuat-kuat, apa yang akan berlaku adalah tayar kita tu sangat mudah untuk lock up. Lock up ni bukan jail tau. Lock up ni maknanya bila kita brake kuat sangat, brake pad kita akan cengkam brake disc tu dengan sangat kuat dan tayar kita akan terus berhenti berpusing. Tapi disebabkan momentum yang kita dah cerita tadi, walaupun tayar tu berhenti berpusing, kereta tu masih jalan ke depan sebelum dia betul-betul berhenti. Jadi dia macam menggelongsor ke depan lah. Dan ini sebenarnya sangat bahaya. Sebabnya kan, bila tayar dah tak bergerak tapi kereta kita masih lagi slide ke depan, kita sebagai driver ni sebenarnya dah jadi macam passenger. Kita dah tak boleh nak steer kereta tu ke kiri atau ke kanan waktu kereta ni tengah menggelungsor. Maknanya peluang kita untuk elak objek dekat depan tu memang zero. Contohnya kalau saya bawa kereta kelisa, biasanya waktu hujan memang senang sangat nak lock up tayar dia sebab dia tak ada ABS. Jadi waktu hujan macam ni memang takutlah kalau nak bawa laju sikit. Sebab bila time lock up tu, kereta tak akan boleh turn lagi. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, braking distance waktu tayar dah lock up ni sebenarnya lagi jauh dari braking distance kalau kita dapat kontrol brake tu supaya tayar tak lock up. Sebabnya coefficient of friction ataupun daya geseran antara tayar dengan jalan tu lebih tinggi waktu tayar tu boleh berputar berbanding dengan waktu tayar tu lock up. Jadi sebab emergency yang macam ni lah orang pun cipta anti-lock braking system ataupun ABS ni. Tujuan dia mudah saja supaya kita boleh stop dengan lebih cepat waktu emergency dan supaya kita masih boleh kontrol kereta kita waktu tengah apply maximum braking force. Jadi ABS ni secara mudahnya dia akan ada sensor lah untuk setiap tayar kita. Dan sensor ni dia boleh detect exactly bila tayar kita dah dekat-dekat nak lock up. Kiranya waktu kita tengah emergency brake tu, bila sensor ni detect tayar kita tu lagi sikit nak lock up je, dia akan lepaskan kejap brake tu supaya tayar tak jadi betul-betul lock up. Dia lepas sekejap je tau brake ni, tak sampai 1 saat pun. Sebab kita kena ingat, kita tengah emergency brake ni. Kalau dia lepas terus brake kita, habislah nanti, tak boleh stop pula. Jadi dia lepas sekejap-sekejap saja. Tujuan dia mudah saja untuk pastikan tayar tu sentiasa berpusing tapi dekat limit grip tayar tu. Bila tayar tu sentiasa berpusing, kita sebagai driver masih ada sikit lagi kontrol untuk pusing kiri atau kanan waktu tengah emergency brake tu. Dan kereta kita pun tak adalah mengelungsor ke depan tak tentu arah. Jadi kalau kata tak sempat nak brake pun, kita masih boleh pusing steering tu untuk elak benda yang bahaya dekat depan kita. Dan satu lagi, bila tayar kita tak lock up sebab ABS ni, maka braking distance kita pun makin sikit dan kita boleh berhenti dengan cepat. Bila ABS ni activated je, kita akan rasa macam
tersengguk-sengguk sebab brake ni dia lepas sekejap-sekejap kan. Saya sendiri baru sekali saja ada experience dengan ABS ni sebab kucing melintas. Dan saya harap anda yang menonton ni pun tak jumpa keadaan yang mana anda kena emergency brake sampai ABS ni activated. Satu lagi kepentingan ABS ni adalah dia boleh elakkan kereta kita daripada berpusing kalau kata road surface masa tu tak sekata. Katakan tayar kiri lalu atas jalan yang ada banyak pasir, tapi tayar kanan tak ada pasir. Kalau kita brake emergency waktu tu, mesti tayar kiri akan lock up dulu sebab pasir tu kan licin. Jadi bila macam ni, kereta kita sebenarnya boleh berpusing. Dan kalau tak pandai kontrol, memang boleh terbabas. Tapi kalau tengah laju, memang tak ada chance lah. Jadi ABS ni bukan setakat dia boleh lepaskan brake ni sikit, tapi dia juga boleh kontrol braking force untuk setiap tayar kita supaya kereta kita tu tetap jalan lurus walaupun jalan tak sekata waktu tu. Kiranya ABS ni walaupun sekarang dah macam standard equipment dalam kereta kita, tapi fungsi dia sangat penting dan kontrol sistem dia sangat canggih sebenarnya. Dan manufacturer pun saya harap lepas ni buatlah semua variant biar ada ABS. Jangan kata variant yang tinggi je ada ABS. Kepentingan dia sekarang dah sama macam airbag. Masa desperate je kita nak guna. Waktu drive macam biasa kita tak terfikir pun dia ada ataupun tidak. Jadi kita pun kalau nak beli kereta, kalau boleh carilah kereta yang ada ABS. Kalau motor yang berkuasa tinggi tu, mesti nak kena ada ABS. Kalau tak, memang bahaya kalau kena emergency brake. Kadang-kadang ABS ni berfungsi, tapi kita tak perasan pun sebab dia macam berfungsi di sebalik tabir. Cuma kadang-kadang lah waktu hujan, kalau kata kita terlaju sikit, memang boleh nampak lampu ABS ni dia akan menyala sekejap-sekejap. Maknanya ABS ni tengah bekerja keras untuk stabilkan kereta korang. Dan ini satu petanda lah yang menunjukkan kita sepatutnya kena perlahan sikit lah waktu itu. Kadang-kadang sebab kereta kita stabil, kita rasa macam boleh je nak push bawa laju lagi dalam hujan tu. Padahal ABS yang tolong. Tapi kita kena faham lah, ABS ke, traction control ke, dia boleh tolong tapi masih ada limit dia. Kalau kata kita hydroplaning teruk sangat, tayar pun botak masa tu, memang ABS dah tak boleh tolong. Once tayar tu hilang grip je dengan momentum yang ada tu, memang susah nak tangkap balik kontrol tu. Jadi waktu hujan je mesti slow sikit. Pasal cerita pasal hujan ni, mungkin sebab musim hujan kot. Jadi korang sendiri pernah ada experience emergency braking tak? Ada rasa tak yang ABS ni take over kita punya braking? Ke menggelunsur juga macam kereta kelisa saya tu? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan tolong sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.